Okay, pelajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. So, selamat pagi. Semoga hari yang pertama ini buat kita lebih ceria dan bersemangat. Dan kita tengok mengalah kepada abang senyawa dah convocation setiap tahun. Kita Al-Fatihah. Okey, kita dah masuk kepada bab model of substance abuse dan kita dah bincang 13 prinsip of drug addiction treatment yang dikeluarkan oleh National Institute of Drug Abuse dan Dasar Dadah Negara. Kita juga telah bincang the trans theoretical model dan hari ini kita akan masuk kepada 12 step facilitation treatment. Okey, yang ni. So pelajar-pelajar boleh buka nota sebagai rujukan. Okay, kita dah pergi bahagian hari ini kita akan masuk bahagian yang berkaitan dengan 12 step facilitation of treatment lah. Kalau pelajar lihat di luar negara terutama kajian-kajian di USA, kita melihat bahawa 12 step facilitation of treatment ni banyak digunakan kepada individu yang terlibat dengan alkohol. Jadi mereka buat semacam 12 lah garis panduan lebih kurang kepada 12 garis panduan macam mana mereka nak overcome an addiction to alcohol. So bagaimana mereka nak mengatasi ketagihan mereka alkohol. Jadi the program gain enough success it is early years for other addiction support group to adapt the step of their own needs. Okay, maksudnya program yang telah dirancang ni boleh ada soalan dia? Ya. Slide tak nampak. Oh, slide tak nampak Jadi kelabu. Saya share balik. Okey, yang ni nampak? Boleh nampak tak slide? On the way. Boleh nampak slide? Tak lagi. Dia sikit kelabu. Kelabu Mungkin connection cikgu tak berapa baik kot sini. Yang lain nampak Yang lain boleh bagi respon? Tak nampak juga cikgu. Tak nampak. Okay. Yang ni nampak? Nampak dah. Yang ni okey? Jelas. Jelas Okey, so kita pakai yang ni lah Saya tak tahu kenapa mungkin cikgu punya line internet tak berapa bagus. Okey, pelajar. So pelajar boleh wujud nota 12 step facilitation of treatment. Sebab kenapa pelajar perlu wujud nota sambil cikgu mengajar, sebab pelajar-pelajar boleh buat note ataupun keyword-keyword yang pelajar dapat daripada pembentangan kita hari ini. Baik. Seperti yang cikgu pelajar maklum 12 step treatment ni digunakan untuk ketagihan alkohol. Kalau USA, ketagihan alkohol ni boleh dikatakan sangat meruncing sangat meruncing, sangat teruk dan sangat orang kata dia punya stage sangat severe. Jadi mereka wujudkan 12 step treatment facilitation ni iaitu self help group. Maksudnya mereka
mereka yang terlibat dengan ketagihan alkohol ini, mereka buat satu self-help group dan dan kita lihat Alcoholics Anonymous ni, AA ni sekarang ni telah diduplicate ataupun telah diaplikasi juga kepada penagihan penyalahgunaan bahan yang lain, bukan setakat alkohol saja. Jadi dia melihat kalau pelajar-pelajar baca kepada 12 step tu dia kebanyakan lebih fokus kepada spirituality. Dan many non-religious people have found the program immensely helpful. Walaupun mereka yang tidak yang menganggap diri mereka tidak beragama lah, mereka tidak macam terikat dengan agama, mereka bukannya praktis punya agama. Kajian juga menunjukkan bahawa 12 step yang berkaitan dengan spirituality ini juga memberi manfaat kepada mereka yang non-religious people. Okay. The language emphasize the presence of God as each participant understand Him, allowing for different interpretation and religious belief. Okay, walaupun kebanyakan mereka yang datang ni kadang-kadang berlainan agama, mungkin dalam 12 step facilitation ni, self-help group ni, mereka mempunyai agama yang berbeza lah. Ada agama Hindu, Buddha, Kristian, Jews, mereka berkumpul tapi mereka berfokus kepada Tuhan. Apa makna Tuhan kepada mereka mengikut kepercayaan masing-masing. Okay. Jadi because recovery is a long life process, there's no wrong way to approach the 12 step as the participant tries to figure out what works best for their individual needs. Proses lifelong. So lifelong sepanjang hayat sebagai mereka. Sebenarnya terutama daripada sepi klien dia lebih kepada setuju klien. In fact, most participants that they visit some step or even at the time. Jadi kita kalau pelajar baca, dia sebenarnya dia kena faham 12 step tu dan cuba untuk mengaplikasikan di dalam kehidupan klien tersebut. Jadi primary focus of psychology is to provide emotional and practical support, offer encouragement to each other, exchange of information, learn how to cope more effectively. Mari kita faham tau, di dalam AA ni kebanyakan ahli-ahli ataupun ahli dalam kumpulan self-help group ni adalah mereka sebenarnya yang ada pengalaman terlibat dengan ketagihan. Jadi mereka juga ini sebenarnya mereka juga pernah menjalani rawatan. Dan mereka telah menjalani rawatan, ada yang telah menjalani rawatan, ada yang masih menjalani rawatan, ada yang masih lagi ragu-ragu untuk menjalankan rawatan. Jadi daripada perkongsian itu, self-help group ini sebenarnya menyediakan satu emotional support kepada ahli-ahli kumpulan. So mereka ni kadang-kadang mereka dah tak ada, mereka ni macam dah terikat atau terperangkap dengan alkohol kan, ketagihan. Jadi ketagihan ni salah satu yang membuatkan penagih itu merana kerana kebergantungan dari segi fisiologi dan psikologi dan fisiologinya. Jadi mereka seolah-olah terperangkap dengan ketagihan ini sehingga mereka tidak nampak jalan keluar. Jadi apabila mereka berdepan dengan support group ni ataupun self-help group ni, mereka mendapat sokongan dari segi emosi daripada individu yang telah mungkin dah menjalani rawatan ataupun yang telah berjaya. Okey, ini ada lebih berkesan berbanding individu yang tak tahu tentang apa itu ketagihan. Jadi mereka tak pernah merasai. Jadi perkongsian mungkin akan diberi secara kognitif semata-mata ataupun idea tapi bukan berbeza pengalaman. Dan cikgu percaya bahawa pengalaman itu adalah lebih mahal lebih mahal sebab mereka alami. Dan ini yang berlaku. Okey. Dan apakah matlamat pembentukan self-help group ni? Jadi kalau pelajar nanti bila menjalankan rawatan kepada penagih-penagih atau penagih-penagih tidak kira apa jenis bahan yang mereka terlibat, pelajar boleh bentuk satu self-help group di mana di dalam itu adalah mereka yang pernah terlibat dalam ketagihan dan mereka pernah mengalami, ada yang berjaya ke ada yang tak berjaya. Kita form satu self-help group macam kongsi kelompok juga, tapi kita panggil self-help group, tapi dia perlu ada prinsip-prinsip dan langkah-langkah yang jelas agar dalam ahli itu tidak terumbang-ambing, tidak terumbang-ambing ataupun tidak ada hala tuju, no direction ataupun less direction. So kita kena bagi direction. Kalau kita as a counselor kita boleh bantu
menjadi facilitator. Bagaimana kita nak bentuk self-help group ni supaya ia effectively memberi helpful for each members. Okey. Matlamat yang pertama adalah abstinence from alcohol and other drugs. Matlamat pertama self-help group ini adalah untuk kita abstinent. Abstinent maksudnya kita berpantang terus, kita tinggalkan terus alkohol dan other drugs. Sebab itu adalah kelemahan penagih. Kalau katakan penagih ni, kelemahan dia ialah dadah. Jadi kalau dia nampak dadah tu depan mata, jadi dia akan jadi macam menggigil tau. Menggigil sebab itu ada trigger situation dia. Jadi ada kemungkinan dia akan ambil benda tu. Jadi cara yang paling berkesan bagi mereka yang terlibat dengan dadah ni adalah abstinent. Maksud abstinent ni pelajar, maksud kita tinggalkan terus, jangan pergi pun. Kan? Kata jangan lalu pun, jangan benda tu bagi trigger kita. Sama ada situasi, nanti kita akan masuk lah kepada program pencegahan relapse prevention. Kita akan masuk dekat situ dan cikgu akan jelaskan dengan lebih mendalam lagi apa yang dimaksudkan dengan trigger high risk situation. Maksudnya abstinent from alcohol and other drugs. Sebab benda ni bukan senang ataupun bukan sesuatu yang mudah bagi individu yang terlibat dengan dadah. Mereka ada pengalaman, the past experience with the alcohol ataupun other drugs. Steady employment, maksudnya mereka dapat mengekalkan mutu dan prestasi di tempat kerja. Stable social relationship, maksudnya mereka dapat membuat hubungan lebih stabil dalam perhubungan sosial. Positive physical and emotional health, maksudnya kesihatan dari segi fizikal dan juga emosi dalam keadaan baik, positif. Improve spiritual strength, spiritual dari segi kepercayaan dalaman dia kepada satu kuasa yang Maha Esa. Okey, dia nak improve, menguatkan, dan added to legal mandate and requirement as applicable lah. Maksudnya dia dah mematuhi undang-undang. Jadi kita lihat pertama sekali dalam matlamat pembinaan staff head of treatment ni, pertama abstinent, maksudnya tinggalkan, berpantang tu daripada alkohol dan ada drug. Pekerjaan steady, perhubungan sosial, fizikal dan emosional kesihatan, spiritual strength, dan kita patuh kepada undang-undang yang telah ditetapkan oleh struktur sosial tu. Okey. Dan ada 12 step define alcohol anonymous. Pertama kita lihat, we admit we were powerless over alcohol, that our life had become unmanageable. Maknanya kita sebenarnya mengakui bahawa kita tidak berkuasa lah. Kita dah tak ada, powerless ni maksudnya kita dah dah tak boleh nak kawal dah penggunaan alkohol ni dan kita menjadi tidak terurus. Came to believe that the power greater than ourselves could restore us to sanity. Maksudnya ada satu kuasa lagi yang mengawal kita. Made a decision to turn our will on our life over the care of God as we understood Him. Cikgu baca dan cikgu akan buat kesimpulan apa sebenarnya yang terkandung dalam bait 12 facilitation. Jadi pelajar boleh baca satu, tapi cikgu baca secara Inggeris dan cikgu akan bagi kesimpulan. Apa sebenarnya yang nak falsafah yang nak disampaikan oleh 12 step facilitation treatment ni, yang fokus kepada spiritual strength, kekuatan rohani. Kita tengok yang nombor 4. Net searching and fearless moral inventory of ourselves. Membuat inventory terhadap moral. Admit to God, to ourselves and to another human beings the exact nature of our wrong. Berkata sedar bahawa kita salah. We entirely ready to have God remove all defect character. Berkaitan dengan ketuhanan. Humble asks Him to remove our shortcoming, mengakui kesilapan dan kelemahan. Make list a person we have harmed and become willing to make amendment to them. Maksudnya kita senaraikan ada tak orang yang kita buat salah ni, jadi kita minta maaf, minta maaf. Make direct amend to such people whether possible, except when to do so would injure them for other, and continue. 10. Continue to take personal inventory and when we were wrong, firmly admit it. Sought through prayer and meditation to improve our conscious contact with God as we understood Him. Pray only for knowledge of His will or for us to power to carry that out.
having had a spiritual awakening as a the result of this step. We try to carry this message to alcoholic and to practice this principle in our affair. Okey, apa yang cuba dia sampaikan pertama sekali di dalam 12 step ni adalah dia ingin total surrender. Pegang kata keyword, total surrender. Apa maksud total surrender ni? Maksudnya dia submit, dia menyerah diri sepenuhnya dalam diri dia tu kepada Tuhan. Maksud total surrender. Dia serah diri dia sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dia membuang segala sifat keakuan. Dia membuang segala sifat keakuan dan dia dalam kata konteks lain adalah ia ingin mendapat keberkatan dalam hidupnya dengan memohon maaf dengan sesiapa yang salah, cuba memperbaiki diri. Tapi the first step ataupun the first thing dalam 12 steps facilitation ni iaitu menekankan kepada spiritual strength, iaitu kekuatan rohani adalah total surrender. Total surrender ni maksudnya dengan kita memang menyerahkan diri kepada takdir. Kita memang serah kepada takdir kebaikan dia dan kita buang segala sifat keakuan. Keakuan. Maknanya ego ke, rasa bangga diri ke, dia buat. Itu sebab kita tengok kebanyakan mereka yang terlibat dengan alkohol ni kerana mereka ada lagi sifat keakuan. Mereka tak boleh terima kehidupan ini kan. Mereka selalu mempersoalkan kenapa aku? Kan kalau kat tempat kerja pun kenapa aku? Kenapa aku yang buat macam ni? Kenapa dia tak dengar cakap aku? Kerana mereka berfikir macam tu, mereka akan rasa runsing, mereka akan rasa bimbang kerana ada sifat keegoan tu yang dipanggil sifat keakuan tu. Jadi bila dia kaji-kaji bahawa salah satu sifat untuk membuatkan kita lebih tenang adalah total surrender. Serahkan kepada Maha Esa sebab kita manusia, kita tak mampu nak kawal benda tu. Jadi kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kita hilangkan sifat keakuan dia. Dan kita mengharapkan kehidupan ni agar menjadi lebih, dalam istilah kita, berkat lah. Kita nak keberkatan hidup itu. Sebab banyak kajian menunjukkan bahawa mereka yang terlibat dengan alkohol ini adalah mereka yang banyak masalah. Dan mengapa masalah itu datang? Kerana mereka rasa mereka berkuasa dalam hidup ni, menentukan hidup dia. Kan? Jadi dia buat sesuatu, contohnya dia bekerja untuk mendapat kewangan. Jadi dia akan berusaha dan kadang-kadang gagal dan dia cuba untuk dapat. Dan kadang-kadang harapan dan tugas yang tidak dapat tu buatkan dia kecewa dan akhirnya dia mengambil alkohol. Dia bertuhankan alkohol pula supaya dia lebih tenang. Tapi dalam konsep 12 step facilitation ni yang juga bukan popular di Malaysia, di seluruh dunia sebenarnya, yang telah berjaya adalah kerana mereka mempunyai konsep spirituality iaitu total surrender and buang sifat keakuan. Itu dua benda yang ditekankan dalam 12 step facilitation of treatment ni. Okey, setakat ni jelas pelajar? Okey. So the 12 tradition set yang ni tak apa cikgu tak apa nak komen sangat sebab dia lebih kurang je pelajar boleh baca. Jadi 8 karakter, jadi pelajar pergi kepada nota 8 karakter that seem to contribute to a group success lah. Maksudnya ada 8 ciri-ciri yang membuatkan kumpulan grup itu sukses lah. Yang pertama sekali, members have a shared experience, in this case, the ability to control their drug alcohol use. Jadi yang pertama sekali dalam self-help group ni, setiap ahli kumpulan mesti berkongsi pengalaman. Sama ada yang lama ke, yang baru ke, iaitu sharing is caring tu mesti ada. Maksudnya sharing itu yang lebih penting sekali dah experience yang dialaminya. Maknanya yang baru belajar, yang lama kita akan belajar macam mana dia mengatasi struggle dalam overcome their addiction tadi tu. Education is the primary goal of Alcoholics Anonymous membership. Maksudnya dekat sini pendidikan. Pendidikan dan kesedaran lah adalah matlamat utama dalam Alcoholics Anonymous membership atau AA lah. So ingat pelajar Alcoholics Anonymous ni bukan saja sekarang ni digunakan oleh mereka yang ketagih alkohol. Juga cikgu lihat banyak juga yang telah mengadaptasi ataupun improvise ataupun menggunakan konsep ini dalam Narcotics Anonymous, apa-apa tu yang terlibat dengan other drugs lah. Bukan saja alkohol. Tapi 12 step ni bermula dengan apa yang dikatakan dengan alcohol anonymous ni, bermula dengan alkohol, ketagihan alkohol. Lepas tu dalam kejayaan sebuah self-help group ni adalah bergantung kepada self-help group self-governing. Maksudnya perlu ada disiplin diri di setiap ahli kumpulan tu. Ahli kumpulan tu mesti ada disiplin diri.
untuk memastikan self-help group ni berjaya. Bukan bergantung kepada individu-individu tertentu, bukan bergantung kepada ketua kelompok, bukan bergantung kepada facilitator. Tapi sesuatu kejayaan dalam self-help group ni adalah bergantung kepada setiap ahli. Perlu ada self-branding lah. The group plays emphasis on accepting responsible for one behavior. Salah satu cara lagi, individu perlu bertanggungjawab dengan apa tindakan yang dilakukan, apa tingkah laku dia. Dia perlu bertanggungjawab. Maksudnya dia kena faham setiap tingkah laku yang dilakukan dia perlu bertanggungjawab. Dia tak boleh point pada orang lain. Dia tak boleh menyalahkan orang lain, dia tak boleh menyalahkan persekitaran, dia tak boleh menyalahkan keluarga. Dia tak boleh menyalahkan orang sekeliling. So, paling penting bagi apa saja tindakan yang dilakukan, apa saja keputusan yang diambil adalah dia adalah tanggungjawab, perlu ambil tanggungjawab. Stop blames others, take responsibility. Itu maksud dia. Maksudnya kita jangan blame others, jangan salahkan orang lain dalam hal ketagihan ini. Dan kita mempunyai pilihan sama ada kalau kita menghadapi masalah, kita ada masalah keluarga, kita ada masalah perhubungan, kita ada masalah keuangan, kita lah yang menentukan apa tindakan yang terbaik. So kalau kita mengambil alkohol, kita jangan salahkan orang lain. Kita ambil tanggungjawab. Dan bila kita mengambil tanggungjawab itu, kita nak berubah. So dalam konsep ini, apa yang cuba ditekankan adalah apabila seseorang itu sudah mengambil tanggungjawab, apabila seseorang itu tidak menyalahkan orang lain lah, apabila seseorang itu tidak menyalahkan orang lain atas kesilapan diri, maka ia akan lebih bertanggungjawab untuk memperbaiki diri. Bayangkan pelajar kalau setiap masalah disalahkan pada orang lain. So bila mana? Bila mana dia nak berubah diri? Sebab kesalahan pada diri dia menyalahkan orang lain. Jadi dalam konsep karakteristik yang menyumbang kepada kejayaan self-help group ni adalah setiap individu perlu bertanggungjawab dengan tindakan yang diambil. Maksudnya stop blames others, take responsibility. There is but a single purpose to the group. Single purpose to the group ni maksudnya kita tidak ada kepentingan peribadi, dan juga membership is voluntary. Maksudnya keahlian itu adalah lebih baik kalau dia voluntary, tak ada paksaan. Jadi adalah voluntary. The individual member must make a commitment to personal change. Maksudnya setiap individu mesti menanamkan komitmen, menanamkan satu azam untuk mengambil tanggungjawab dan komitmen untuk berubah. Dan the group plays emphasis the anonymity and confidentiality. Maksudnya apa yang penting di dalam ni adalah macam yang kita selalu pegang adalah kerahsiaan kerahsiaan, supaya apa segala perbincangan, apa segalalah, perbincangan ke, personality ke, individu ke, masalah keluarga yang dibincangkan di dalam kumpulan tersebut, yang itu share expert itu adalah satu kerahsiaan. Maknanya apa yang kita boleh pegang adalah biar pecah di perut lah, jangan pecah di mulut. Okey, kita tengok apakah advantage bila kita menggunakan self-help group ni. Advantages, certain dynamic that can facilitate personal growth are more likely to exist in group than the individual counselling. Member can learn or relearn important social skill while experience a shared sense of purpose and belonging. Member have the opportunity to learn about themselves through the experience of others. To experience emotional closeness, caring and encourage meaningful disclosure of the self, to identify with the struggle of other members. So kekuatan yang ataupun kelebihan self-help group ni adalah apabila kita duduk dalam kumpulan, kita akan dapat apa yang dikatakan belajar daripada pengalaman orang lain. Ini maksudnya kita belajar melalui pengalaman orang lain dan menjadikan kawan-kawan kita yang telah berjaya mengatasi ketagihan ini sebagai satu model dan semangat untuk kita. Jadi lebih banyak kita berkongsi pengalaman, lebih banyak manfaat yang kita dapat. Itu dia punya advantage. Jadi make in the group ability to provide free long-term easy access to exposure to recovery related common therapeutic element lah. Lagi satu, apa lagi advantage dia? Jadi economically. Apa maksud economically? Maksudnya dari segi perbelanjaan, kosnya tidak begitu tinggi. Sebab apa? Self-help group offer a free opportunity to achieve treatment goals. Maksudnya, kalaulah katakan kita menggunakan pakar untuk kita pergi kepada rawatan, jadi mungkin pakar itu akan mengenakan charge yang tinggi, menggunakan charge yang tinggi,
Okey, menggunakan apa ni orang kata yuran yang tinggi. Tetapi bila kita buat self help group ni maknanya setiap ahli tu jadi free lah. Dia nak menyertai volunteer tapi yang penting adalah sharing moment tadi tu, sharing experience tadi tu yang bermanfaat. Jadi meeting are often held at multiple location time in order to reach wider client base. So client have frequent regularly opportunities to attend meeting between individual counselling session lah. Jadi kalau kita lihat di dalam self help group ni juga kita boleh form dia dan kita boleh bentuk dia. Maknanya kita berada di multiple location. Kat mana-mana pun boleh buat. Tak semestinya satu tempat yang khusus. Tapi yang penting kita boleh menjaga kerahsiaan dan ahli-ahli selesa dalam berkongsi pengalaman dia. Dan kita boleh buat mengikut kepada masa dia, fleksibel lah. Kalau banding consultation mungkin kadang-kadang kaunselor dia telah tetapkan tarikh sebab kaunselor banyak jadi klien kan, dia nak entertain ataupun dia nak servis. Jadi kalau katakan self help group ni, jadi kita boleh bincang sesama ahli mana yang sesuai. Jadi kalau kita lihat bahawa dia punya time lebih fleksibel berbanding dengan yang lain. Okey, kita tengok pula apakah disadvantages dalam 12 step facilitation of treatment ni. Ada dia punya kekurangan dia. Yang pertama sekali apabila kaunselor tu lack of trained professionalism lah. Apabila kaunselor yang mengendalikan self help group ni kurang latihan dan kurang profesional. Jadi apa yang terjadi? Members may become overly dependent on group. Jadi ahli-ahli dalam kumpulan tu terlalu bergantung kepada group. Sebenarnya tidak. Kita membentuk satu perkongsian yang mana perkongsian tadi itu membuatkan setiap ahli itu mengambil pengajaran dan ia boleh mengaplikasikan dalam kehidupan seharian. Itu je matlamat dia. Bukan kita nak ahli itu terlalu bergantung kepada ahli. Okay? Dan kita berkongsi pengalaman itu membuatkan ahli kumpulan itu mendapat kekuatan dalaman untuk dia boleh aplikasikan apa yang dia belajar dalam kumpulan tersebut untuk diaplikasikan dalam dunia realiti yang sebenar ataupun kehidupannya. Apa lagi disadvantages bila kaunselor itu kurang profesional? That member may or sometimes do get bad advice from the group member. Kadang-kadang ada juga kita lihat ada group member tu berikan kata-kata ataupun nasihat yang salah. Sebagai contoh, yang senior tu kadang-kadang bagi dia, buat apalah, kenapalah kau ambil dadah kan, ambil dadah sikit-sikit. Kau sikit-sikit pun kau dah kena tangkap lagi, kau ambil banyak kan. Lepas kau ambil banyak, kau ada modal. So boleh kau keluar, kau dapat duit banyak. Jadi kau boleh survive dengan duit yang kau ada tu. Kan, ni sikit-sikit aku kena tangkap. Jadi ada advice yang macam nasihat-nasihat yang macam tu diberikan kepada, terutama kepada ahli-ahli yang junior. Tu kena ada pemantauan kaunselor. Benda ni berlaku juga kalau cikgu masa praktikal di penjara. Jadi kalau kau nak buat jahat macam ni. Jadi dia bagi wrong advice. Ahli member tu macam mempengaruhi pula supaya buat sesuatu yang lebih teruk. That the usefulness this group is limited in time. Okay. Kadang-kadang masa yang terhad. Without appropriate modeling from a trained professional, there is a risk that boundaries will be violated, that structure will be lacking and harm of irritation may result lah. Jadi apa yang penting dekat sini yang cuba difokuskan adalah penting untuk kaunselor yang mengendalikan ataupun sesiapa yang mengendalikan perlulah orang yang profesional dan train ni maksudnya telah dilatih. Sebab dia nak mengelakkan adanya boundaries yang kadang-kadang ada sempadan-sempadan ataupun orang kata sempatan yang perlu kita jaga dalam hubungan tu. Sehingga kadang-kadang terlalu bebas dan dicerobohi, itu pun kadang-kadang memberi kesan kepada orang kata keberkesanan dalam grup tersebut. Member may be susceptible to replacing detrimental value, norm and even behavior with equally detrimental one exhibit and observe in the group. Maksudnya ada juga yang kadang-kadang dia belajar benda yang bukan saja yang baik dalam kumpulan tersebut atau grup yang dibentuk, self-help group tersebut, tapi ada juga nilai-nilai yang tidak baik dia belajar. Itu yang kita nak cuba elak lah dalam self-help group ni. Dan benda ni boleh terjadi dalam sesuatu grup yang kita bentuk. Dan not all people are sweet to all group. Some individuals are inappropriate of group, too suspicious, too hostile, too fragile, do not benefit from a group experience. Dan kita percaya bahawa tidak semua individu sesuai bila berada dalam kelompok.
Tak semua individu tu sesuai dalam kelompok. Ada yang tidak sesuai ada dalam kelompok sebab mungkin mereka mempunyai terlalu banyak sangka dan hostile, fragile dan don't benefit from good experience lah. Mereka maksudnya dia mereka tak akan dapat manfaat daripada group kerana mungkin ada juga yang mereka social phobia. Mereka tak boleh bercakap, bila mereka bersama dengan kumpulan mereka jadi lebih takut. Okay, mereka terlalu orang cakap sikit kat dia, tegur dia tak boleh terima hostile. Okay. Pernah dulu cikgu pernah mengenalikan terapi community di suatu penjara kan. Ada mungkin dia junior lah, dia baru dalam terapi community ni. Setiap ahli member tu boleh kritik ahli-ahli yang lain sebagai satu bentuk teguran lah dalam tu dengan cara selamat. Tiba-tiba bila ada senior tu tegur junior tu tak boleh terima tau, dia melenting. Dia cakap alah you cakap banyak lah, macam you bagus sangat kan. Macam you cakap banyak, you bagus sangat, you pun sama buat. Jadi boleh jadi pertelagahan sebab apabila orang tu tak boleh kena tegur, dia mungkin ambil masa lah untuk dia ambil tempoh bertenang. Okey, setakat ni ada soalan? Okey, kita tengok ada soalan. Okey, ini soalan daripada Aisyah Zain. Cikgu, maksudnya kaunselor hanya memantau ke Sehago ni, kaunselor tak buat sesi lah dengan mereka. Dalam Sehago ni, kaunselor berperanan sebagai facilitator. Dia memudah cara. Dia memudah cara menghubung dan berkait. Nanti pelajar belajar kongsi kelompok. Belajar kongsi kelompok pertama nanti kita akan ada kemahiran-kemahiran kongsi kelompok. Cuma melinkingkan dia, buat refleksi. Jadi lebih kepada linking lah. Kalau kita buat sesi kaunseling kan dengan klien ni, dengan kelompok ni ambil masa banyak. Jadi dalam Sehago Group ni kita lebih sharing experience, jadi ada kemahiran-kemahiran tertentu yang kita ada pada kelompok yang berbeza dengan individu. Contohnya adalah kita linkingkan. Bagaimana kita refleksi, yang paling penting adalah kita linkingkan dia. Jadi dalam kelompok ni kaunselor lebih digelar sebagai facilitator. Facilitate. Macam mana kita nak bagi benda tu memudahkan. Mungkin kita memulakan dan kita menamatkan dalam konsep tersebut. Okey, ada soalan? Silakan cikgu buka dulu soalan sebelum kita pergi ke tajuk yang baru. Silakan kalau ada sebelum cikgu bertanya. Okey, ini daripada Nur Alia. Cikgu, untuk Sehago ni kaunselor ke yang akan membahagikan setiap grup tu berapa orang ke macam mana? Okey, Sehago ni sebenarnya kita boleh cadangkan lah. Kita boleh cadangkan kita boleh cadangkan kepada individu tersebut lah yang terlibat dengan dadah tu. Katakanlah kita mengendalikan satu proses apa. So biasa yang datang kepada kita, kalau yang penagihan tega tu kita akan bagi dia detox dulu bagi rawatan dulu dari klinikan, lepas tu dia okey, dia baru pergi pasal 2 lah contohnya. Bila besok kita akan mengendalikan sesi dengan dia. So kita bila mengendalikan sesi dengan dia secara individu, kita rasa dia penting. So kita boleh bagi dia orang kata bagi dia macam suggestion lah. Okey, kita bagi dia pendapat sama ada dia nak terlibat tak dalam self-help group ni. Jadi kita boleh bentuk berapa orang. Kalau berapa orang tu sebaik-baiknya adalah kalau kita ikutkan 10 atau 12 orang lah kalau kita 1 jam. Sama kita pegang macam kongsi kelompok. Jangan lebih daripada 12 orang. Nanti akan terlalu banyak pun tidak akan begitu dinamik. Kita boleh tentukan tapi kita minta suggestion klien sebab kita rasa dia boleh, dia bagus dalam perkongsian, kita masukkan dia dalam grup. Kita masukkan dia dalam grup, dia boleh bincang. Dan yang penting adalah dia mesti ada voluntary. Dia mesti ada rasa sense of voluntary, itulah dia rasa macam sukarela, dia tidak paksa.
Dan kita mula-mula kita as a counselor kita nampak dia berpotensi lah. Maksudnya dia boleh sharing, dia punya experience. Jadi kita boleh bawa dia kepada group untuk dia share experience tu, pengalaman dia. Dan lepas tu kita lihat bila kita dah bagi dia berkongsi pengalaman tersebut, kita baik. Tapi yang paling penting kita minta permission, kita minta persetujuan daripada klien agar dia ada sense of volunteer tu. Itu yang sangat membantu. Okey, cikgu, lepas penagih ni keluar daripada pusat ketagihan, dia terlibat lagi dengan self-help group. Okey, bila seseorang itu keluar daripada pusat penagihan, maknanya dia telah dia tamat tempoh rawatan. So apabila dia tamat tempoh rawatan tu, adakah dia boleh masuk self-help group? Sangat membantu. Supaya ia menjadi macam support system kepada penagih ni apabila dia keluar. Dan bila dia dalam pusat rawatan, mungkin dia bagi rawatan, makan, minum, semua orang bagi kan. Disediakan, evaluate semua di provide. Jadi bila dia keluar nanti dia kena bermandiri, dia kena berjumpa dengan masyarakat. Jadi mungkin dalam pertembungan dia dengan masyarakat dia akan membuatkan klien akan jadi rasa down kan. So bila dia down, jadi dia akan dia akan kembali ke self help group tu untuk dapatkan support, semangat dia balik. Maksudnya lebih baik sebenarnya ia ada self help group tu lepas dia rawatan, sebab dia adalah dipanggil sebagai self help group ni ataupun AA ni adalah sebagai lifelong process, sebagai lifelong recovery process, satu proses pemulihan yang berterusan lah. Kita gunakan sebagai emotional and support system kepada individu tersebut. Okay, sila kalau ada lagi. Ada soalan, silakan. Okay, so jelas self-help group ni. Okay, so kita pergi kepada next punya topik. Iaitu kita akan pergi kepada action counselling model. Okay, action counselling model ataupun model counselling tindakan. Okay, ini adalah model yang kita berfokus kepada nak pulihkan dan juga bagi kepada klien itu better self-grow lah, pertumbuhan dia punya pribadi. Dia develop oleh by Dustin and Josh pada 1977. Dia review counselling itu kepada 3 idea. Okay, ada 3 stage. 3 stage. Iaitu stage yang pertama adalah kaunselor membina therapeutic relationship, collect relevant information to evaluate the extent of difficulty faced by individual. Pertama sekali, first stage sekali adalah bina. Nanti kita akan tengok satu persatu apa yang dibina, apa yang action counselling model ni buat. Dia ada 3 stage. So secara macam preview dia lah, first stage ni the counselor build the therapeutic relationship, collect relevant information to evaluate the extent of difficulty faced by individual. And then the second stage, the client specify the type of change that is desired, build the goal for change and commit to the change. Okay, maksudnya dekat sini kita dah bina matlamat. Dan third stage, apa maksud third stage ni, contain some action and strategy that needs to be taken to achieve the desired change. Maksudnya pertama bina hubungan, dapatkan maklumat. Yang kedua, kita dah bina satu matlamat yang spesifik. Yang ketiga, kita ambil langkah dan strategi yang apa yang kita nak. Kita akan pergi satu persatu. For action counselling at first stage, kita baca satu persatu apa dia. Start with the emphasis on building the therapeutic relation with client. Ini memang kita kena bina lah therapeutic tu untuk kita faham the nature of client tu. Sebab manusia ni unik, kita kena faham benda tu. Walaupun dia seorang penagih, tapi latar belakang dia berbeza antara satu sama lain. Okay. This activity is guided by the use in communication skill as well as a deep understanding by counselor. Okay. Jadi kebanyakan aktiviti pada ini adalah untuk kita menggunakan kemahiran counselor untuk kita memahami klien itu dengan lebih mendalam.
Jadi the counselor use the various type of skill to guide client self exploration and understanding. Maknanya pada peringkat asas ni, klien menggunakan kemahiran yang asas lah dan micro skill yang digunakan sebagai memandu klien itu untuk membuat self exploration dan understanding. Maknanya dia akan buat pemahaman dan eksplorasikan diri klien itu sendiri. Dan memang betul kadang-kadang individu yang kadang-kadang terlibat dengan dadah ni kadang-kadang dia tak faham tentang diri dia macam mana. Dia perlukan guide daripada kemahiran-kemahiran yang kita belajar untuk memandu klien supaya dia lebih memahami diri dia dan situasi dia. Jadi panggilnya kaunselor yang skill tadi itu digunakan. Kaunselor menggunakan skill yang dibelajar tadi itu dia untuk membantu klien untuk buat self exploration and understanding. Itu yang penting tu. Counselor are encouraged to pay attention to the non-verbal signs the client has shown linked to the various concerns that exist and helping the client focus on the main issue that interfere with the life. So bila kita dah klien juga, counselor juga pada tahap ni macam nak bina hubungan ni bukan saja dia perlu ada kemahiran komunikasi dari segi verbal tapi juga non-verbal lah. Maksudnya kita kena faham apabila kita listening. Maksud listening ni, maksudnya active listening ni, maksudnya kita mendengar dengan aktif tu bukan saja kita melihat secara verbal, bukan secara verbal apa yang klien keluarkan, tapi kita lihat juga secara non-verbal dan kita fokus apakah main issue yang mengganggu klien dalam kehidupannya sebenarnya. Sebab kadang-kadang bila klien kita jumpa yang pertama ni, bila kita tak bina lagi rapport dan hubungan dengan klien tu, kita akan dapati bahawa banyak isu-isu yang lain yang sebenarnya bukan isu sebenar. Bukan isu sebenar. Jadi penting dalam first stage ni adalah kita bina hubungan dan memahami klien dengan lebih mendalam dengan menggunakan kemahiran-kemahiran active listening dan micro skill tadi tu. Ini maksudnya first stage tu, apa yang berlaku. Okay. And then the second stage, apa yang kita dah kenal, kita dah bina hubungan dan mungkin kita dah bina kepercayaan kepada klien. So and then the move to the second stage. Jadi focus on identification of specific goal for change within the client that contribute to the discovery to reduce the probability of repetition. Okay, client are challenged to build a new perspective and identify the goal of life change. The most important parts of this stage, the client self-commitment to make change in their life. Apa maksud dia? Jadi pertama sekali bila kita dah, klien akan bawa dia punya story. Kita dengar client story. Kita bagi dia support, kita bagi dia bina hubungan. Jadi bila dia dah cerita semua masalahnya, kita dah faham dia. Jadi kita kena fokus apa matlamat dia yang dia nak capai daripada apa yang berlaku dalam kehidupan dia. Jadi itu penting. Dalam action tu kita kena faham apa yang dia nak sebenarnya dalam kehidupan dia. Jadi kita kena tetapkan satu matlamat yang nak dicapai. Dia nak capai dalam kehidupan dia ataupun perubahan dia yang ingin dilakukan dan dia perlu ada self commitment to make change in life. Maksudnya pada ini kita bagi tahu klien matlamat ni kena jelas. Kenapa matlamat tu perlu jelas, spesifik semualah sebab selepas habis sesi ini kita nak dia beri komitmen kepada matlamat dia. Jadi tu betul matlamat tu kena jelas supaya dia boleh nampak apa yang dia nak. Dan contoh kalau kita nak kata matlamat ni adalah mesti spesifik lah. Mesti spesifik. Contohnya kalau kita nak pergi ke Kuala Lumpur, kita kena tahu kat Kuala Lumpur tu dekat mana kita nak pergi. Kata saya nak pergi dekat Pavilion. Contohlah Pavilion Hotel. Untuk apa nak pergi Pavilion Hotel? Sebab saya pergi sana menginap 3 hari di 2 malam. So saya perlu check in dan ada bilik dekat situ. Jadi mesti kena jelas. Kalau tak jelas, kata Kuala Lumpur, jadi macam mana nak pergi? Kuala Lumpur tu luas. Jadi kita kena bantu klien untuk membina satu matlamat yang jelas. Kalau kita belajar nanti SMART tadi itulah. Specific, measurable, attainable, time itu dia kena jelas. Okay? Dan sampai fasa ketiga ini, client begin to take action to meet the desired change in their life. This guide direction involve focus shift from client internal experience to external behavior. Okay? Maknanya yang pertama tadi client begin to take action to meet the desired change in their life. Maksudnya kita dah nampak dah. Bila kita dah ada matlamat, apa yang kita perlu lakukan untuk mencapai matlamat yang kita kendaki tadi, iaitu kepada klien tadi, merujuk kepada klien. Jadi kita bagi dia satu guide direction
yang fokus kepada klien internal experience tadi, pengalaman klien itu dibawa kepada diluahkan, dizahirkan melalui tingkah laku. Apa yang diinginkan oleh klien tadi tu perlu dizahirkan pada tingkah laku. Then the key to this process is the main focus on the individual engaging in the direction of the desired change guide. Maknanya fokus kita adalah bagaimana nak bagi individu itu terlibat supaya dia dapat terlibat dengan tindakan ataupun direction dia, apa yang ingin dicapai. Katanya dia ingin berubah daripada penagihan dana. So apa direction dia? Apa perlu dilakukan? Ini dah masuk kepada third stage tadi tu. Dan it is a starting point for individual to develop strategy for change in their life to drive change. Maknanya fasa ketiga ni adalah kepada action oriented. Okay. First stage tadi kita lihat kepada therapeutic oriented. Kita lebih nak membina hubungan yang therapeutic. And then the second stage lebih kepada goal oriented. Tetapkan matlamat yang jelas. And then the third phase action oriented. Apakah tindakan yang kita perlu lakukan? Jadi bila kita ikut step by step ni, kita ada 3 peringkat ni dan kita boleh membantu klien supaya dia nampak dia punya kehidupan yang lebih jelas. Okay. Okay, so kita pergi dekat sini. Ada soalan tak lah untuk yang so insyaAllah besok kita akan masuk kepada tajuk yang baru, iaitu individual drug counselling model. Tapi sebelum masuk tu, cikgu nak tanya dulu, ada apa-apa soalan tak? Nak tanya berkaitan dengan ni supaya pelajar lebih jelas. Silakan pelajar nanti. Okey, ada soalan? Silakan. Okey, kalau tak ada soalan, cikgu nak tanya kepada Fatihah Nordin. Okey, Fatihah ada di talian? Fatihah Nordin. Ya, Fatihah. Boleh dengar suara cikgu? Fatihah boleh dengar suara cikgu? Okey, Fatihah. Okey, awak dekat mana sekarang, Fatihah? Okey, mungkin mic dia tak boleh fungsi. Okey. Kalau tak ada, kita pergi kepada Azrina. Azrina di talian? Ya, cikgu. Okey, Azrina. Apa yang awak faham dengan stage pertama dalam action counselling model? Okey, untuk stage pertama ni, dekat sini kaunselor menggunakan skill kemahiran yang ada untuk memahami klien dengan lebih mendalam. Jadi dekat dengan menggunakan skill yang dibelajar, ia dapat membantu klien untuk kenal diri klien dengan lebih mendalam lah. Lepas tu, selain itu, stage pertama ni, kaunselor juga perlu ada kemahiran non-verbal. Yang non-verbal tu apa maksud, Azrina? Contoh kemahiran dari segi mendengar. Okey. Maksudnya kemahiran non-verbal ni maknanya kalau kita nak faham tu, maksudnya dia boleh baca lah non-verbal klien bukan saja kita fokus kepada verbal klien, tapi kita nak tengok intonasi dia dan juga bahasa tubuh dia lah. Itu pada peringkat pertama untuk action ni. Okey, seterusnya kita pergi kepada tengok yang lain semua bersedia. Fila Azam. Fila Azam ada di talian? Fila Azam ada di talian? Okey, kalau tak ada, Umar lah, Umar ada di talian, Umar Muhammad Yusof.
Cikgu. Okey Umar, apa pula yang Umar faham berkaitan dengan second stage of the action counselling model ni? Okay, baik. Apa yang saya faham, peringkat kedua ni macam dia lebih kepada kaunselor ni perlu fokus pada matlamat yang jelas. Okey, macam apa yang klien nak capai dalam kehidupan dia dan apa perubahan yang ingin dilakukannya. So, Kenapa kita perlu Umar, kenapa kita perlu bagi klien tu satu matlamat yang jelas? sebab klien ni kita nak bagi supaya dia dapat bagi komitmen dalam melakukan tingkah laku dia. Okay? Kalau kata seseorang individu tu dia tak ada satu matlamat yang jelas, sukar bagi dia untuk dia mencapai apa yang dia nak. Itu penting. Dalam sesi kaunseling ni, kadang-kadang dia dah ada matlamat. Dia ada matlamat untuk berubah. Tapi kadang mungkin matlamat dia kabur dan mungkin tak smart tadi tu, tak spesifik, mungkin tak measurable. Jadi ataupun SIMIC, yang SIMIC ni reality therapy. Tak maksud spesifik, lepas tu dia rasa tak boleh capai benda tu. Jadi kita bantu dia supaya dia nak bagi matlamat yang jelas, maksudnya dia memang boleh capai benda tu. Dah ada target dia. Mungkin dia ada dah sebelum ni ada matlamat tapi mungkin matlamat dia tak jelas. Jadi dalam sesi ni bila kita dah kenal klien, so pada second stage ni adalah kita memperjelaskan klien punya isu tu itu yang sangat penting. Okay. So kita terus kepada Nur Nazwani. Nur Nazwani ada? Nazwani Nashwa? Nur Nazwani Nashwa ada di talian? Ya, cikgu. Okey, Nur Nazmi, apakah peringkat yang terakhir ataupun third stage of action model counselling ni? Action counselling model ni. Apa yang saya faham adalah apa yang klien mahukan tu kita perlu zahirkan macam dalam yang perlu dia capai. So Lepas dalam tu bentuk tindakan tingkah laku. Dengar tak cikgu? dengar. Lepas tu perlu bagi guide direction untuk dia mencapai matlamat itu. Maknanya kena bagi satu perlu kat sini dia lebih kepada action oriented lah. So action oriented apa yang perlu dilakukan oleh klien pada yang perlu dilakukan oleh klien. Okey. Ya, itu adalah action model dan InsyaAllah minggu depan esok kita akan masuk kepada action model dan kita masuk sikit lah tentang berkaitan dengan prevention relapse prevention. Sebab dalam penagihan ni yang membezakan dengan counselling yang lain adalah perlu ada relapse prevention. Sebab kadar relapse kepada mereka yang terlibat dengan dadah ni ataupun penyalahgunaan bahan ni sangat tinggi. So pelajar boleh study sikit, so kita akan bincang. Baik, ada apa-apa lagi tak pelajar nak tanya? Kita ada lagi 5 minit. Kalau pelajar nak tanya, ada persoalan, silakan. Berkaitan dengan nota. Okey, kalau tak ada saya nak tanya Nur Ikmal. Nur Ikmal ada di talian? Nur Ikmal ada di talian? Ada cikgu. Okey Ikmal. Daripada bab ni yang kita belajar, apa yang membezakan kaunseling penagihan dadah ni dengan kaunseling-kaunseling yang Ikmal pernah belajar sebelum ni? Apa beza dia? Awak tengok. Bezanya macam yang kaunseling dadah ni saya maksud saya cikgu untuk subjek ni ke ataupun untuk yang tajuk ni? Kan sebelum ni Ikmal dah belajar subjek kaunseling apa dah? Kaunseling pelbagai budaya. Okey, kaunseling pelbagai budaya lagi? Kesihatan. Kaunseling mental health kan? Apa lagi yang Ikmal belajar? Banyak kan? Jadi kan bila kaunseling keluarga dah belajar dah? Belum lagi. Okey, kaunseling kerjaya? Kaunseling kerjaya. Kan, okey. Ikmal tengok daripada pembelajaran pelajar-pelajar tengok, Ikmal tengok daripada segi pembelajaran model kaunseling yang digunakan dalam
substance abuse ni dengan counselling-counselling lain, apa yang beza ni? Macam counselling pelbagai budaya dia punya kan, ada 6 prinsip tu kan. Kalau macam substance abuse, apa yang membezakan dengan counselling-counselling yang lain? Apa yang saya tengok, yang kaunseling bahan ni dia lebih menjurus kepada macam untuk memfokuskan kepada tingkah laku seorang. Contoh kan macam kalau yang macam budaya dia ada macam guideline dia sendiri, tapi macam yang dadah ni dia fokus kepada macam tingkah laku. Sebab bila macam kalau kita ambil dadah pun berdasarkan kita punya kehendak sendiri dan juga tingkah laku kita sendiri. So bila saya belajar yang modul penyalahgunaan bahan ni, kebanyakannya dia lebih kepada tingkah laku, macam cara kita untuk mengatasi pengambilan dadah pun berdasarkan keatas tingkah laku. Contoh kita perlu mengubah diri kita sendiri dulu, ataupun kita perlu menetapkan mindset kita supaya menolak dadah daripada awal, supaya cakap jangan ambil dadah. So bila kita dah mindset kita daripada awal, kita dapat mengawal diri kita sepenuhnya lah untuk menolak dadah. Macam tu lah. Okay. Maknanya dia fokus kepada tingkah laku kan. Dia ada pada tingkah laku, iaitu bagaimana kita nak fokus kepada klien punya tingkah laku supaya dia bertingkah laku menjauhi daripada tingkah laku ketagihan. So ada tingkah laku ketagihan tu, so kita fokus kepada tingkah laku klien yang menyebabkan sesuatu itu boleh terjebak ketagihan tu. Jadi kita cuba bantu dia untuk abstinent lah, elak. Okey, itu pendapat daripada Ikmal. So kita nak dengar daripada Izwani. Izwani ada di talian? Izwani ada di talian? Ya, saya doktor. Okey, Izwani. Macam Izwani pula, pandangan Izwani macam mana? Berbanding dengan kaunseling-kaunseling lain, model yang digunakan oleh kaunseling penyalahgunaan bahan ni, apa yang dia punya keunikan? Ya doktor, dengar sekali lagi sebab dengar double tadi. Sorry doktor. Dengar. Boleh jelas tak soalan cikgu? Okey. Boleh faham, boleh dengar soalan cikgu tadi? Boleh faham? Soalan apa tadi tu doktor? Apa keunikan kaunseling penyalahgunaan bahan ni dengan kaunseling-kaunseling yang lain? Apa keunikan dia lain daripada yang lain sebab kita boleh belajar pasal bahan-bahan dalam dadah. Kalau kaunseling lain macam KPB budaya, kita belajar pasal etnik budaya, tapi kalau dadah ni kita lebih kepada apa kesan dadah, perbezaan dadah. Itu. Ya. Jadi kita kena tahu juga dadah ni kita kena faham dia punya nature of abuse, drug tu lah, drug abuse, apa dadah yang diambil tu. Sebab keunikan dia memang berbeza ikut dadah. Ada yang dadah jenis macam memang boleh kita bagi treatment secara counselling, ataupun ada juga treatment yang kita lihat yang tak perlu treatment macam sesi pun, kita terus bagi dia rawatan daripada perubatan untuk detoksifikasi, kita kurung dia dalam satu bilik. Itu sebenarnya merupakan juga satu teknik perawatan dan pemulihan. Okey, so cikgu rasa kita berhenti dulu setakat ini. InsyaAllah kita sambung esok dengan tajuk yang baru, dan insyaAllah kita akan masuk kepada relapse prevention. Program ni macam mana kita nak membantu klien untuk dia mengatasi ataupun supaya dia maintain supaya dia kekalkan pemulihan tu. Sebab dalam rawatan dan pemulihan penanganan dadah ni yang paling sukar dibuat adalah untuk mengekalkan kepulihan tu. Maintain orang kata rehabilitation tu. Jadi perlu ada relapse prevention. Macam mana kita tak nak supaya klien itu kembali menagih setelah menjalani rawatan. Okey, jika tak ada, kita berhenti setakat sini. So kita tutup kita punya perjumpaan hari ini dengan tasbih kifayah dan suratul nas.